Menjawab soalan objektif bagi seorang pelajar, adakah susah atau mudah? Secara teorinya memang mudah, tapi kebiasaannya, jawapan soalan objektif disediakan di dalam buku rujukan ataupun buku teks. Dan keadaan ini menyebabkan pelajar agak sukar untuk berfikir secara kreatif dan kritis dalam menganalisis pilihan jawapan yang tepat. jadi apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya ialah kita gunakan kenapa, apa sama dengan 1 campur 3 dalam membantu murid berpikir secara kreatif dan kritis ketika menjawab soalan aneka pilihan atau objektif. Hai Win, Hai Kak Olive. buat apa tuh? Oh, mau kasih budak latihan benih? Kenapa? Ya, latihan objektif Kak. Kenapa ya Kak? Biasa budak memang suka jadi subjektif kah? Ya, budak ni suka betul jawab soalan objektif. Kalau subjektif, orang jarang sih membuat Kak. Kenapa ya? Biasanya kan soalan objektif nih jawabannya memang ada sudah di dalam buku teks. Dan itulah orang suka jawab nih. Senanglah sudah tuh. Iya, senang. Itulah Kak, apa tuh budak kan macam dia tidak berpikir sudah kalau jawab soalan objektif nih. Orang macam dia ada pemikiran kreatif, tidak kritis sudah cara dorong berpikir. Jadi apabila soalan yang sama berulang, dorong tidak boleh jawab. Macam mana tuh ya Kak? Sebenarnya Cikgu, untuk menyelesaikan masalah Cikgu tadi itu, kami ada penyelesaian dia. Kami ada satu card. Di sini ada kenapa, apa, dan apa. Maksudnya sekarang dalam soalan objektif itu kita akan ada 4 pilihan jawaban. Dan daripada 4 pilihan jawaban itu sebenarnya hanya satu saja jawaban yang betul untuk soalan itu. Oke, dengan menggunakan card ini Cikgu, kita membantu murid untuk berpikir secara kreatif dan kritis sebenarnya. Sebagai contohnya, kenapa? Berdasarkan soalan objektif itu, ini soalan objektif dia Cikgu. Kenapa? Contohnya jawaban dia B. Kenapa jawaban dia B? Murid tidak boleh dia mesti mencari sebab kenapa dikatakan itu jawaban sesuai untuk soalan ini. Seterusnya bahagian E ini, apa? Untuk yang pilihan jawaban yang tidak betul itu, untuk soalan itu, kita minta murid itu mencari justifikasi. Kenapa agaknya bukan itu jawaban dia. Bila kenapa bukan itu jawaban dia, kita minta murid itu mencipta soalan baru yang sesuai untuk jawaban pilihan jawaban itu. Maknanya di situ kita sudah melatih murid mencipta. Contohnya, menolak penyatuan negara. Kita kena cari soalan yang sesuai untuk yang menolak penyatuan negara ini. Begitu juga dengan soalan C dan D. Kita minta murid mencari soalan yang sesuai untuk pilihan ini. Maknanya kita tidak membazir pilihan jawaban ini. Kita gunakan semuanya untuk mencipta soalan baru. Disitulah jadinya kita menggunakan daripada satu soalan ini, kita cipta 3 soalan. Itulah dikatakan kenapa, apa, sama dengan 1 soalan asal dan 3 soalan baru yang kita cipta. Dan dengan cara itu, daya kreativiti murid akan berkembang. Maknanya PDPR pun tidak ada masalah, kita boleh laksanakan. Kak Cikgu, menggunakan kaedah ini kan, apa yang saya boleh dapat dari Cikgu, mungkin murid-murid mereka dapat mengulang kaji sendiri tentang topik-topik yang lain atau bila mereka menganalisis sesuatu soalan. Ya Cikgu? Iya, maknanya bila mereka menjawab kenapa, Ya? apa ini, secara tidak langsung sebenarnya mereka mengulang kaji. So, mereka perlu rujuk buku teks atau buku rujukan untuk mencari jawaban. Oke.
faedah ini, saya bukan sahaja dapat mengulang kaji satu topik berdasarkan jawapan yang betul, tetapi juga dapat mengulang kaji 3 topik baharu daripada pilihan jawapan yang salah. Okey, seterusnya kita akan buat latihan objektif. Okey, seperti mana yang kamu nampak dalam paparan. Hari ini kita akan buat latihan dalam Padlet. Untuk soalan kenapa apa 1+3 ya. Jadi sekejap kamu akan tengok link Padlet ni, cikgu copy untuk kamu punya message. Jadi pelajar boleh masuk ya dalam Padlet. Jadi cikgu tujukan soalan ini kepada kumpulan 1 yang akan diketuai oleh Muhammad Firdaus ya. Okey, nampaknya kita sudah ada 3 soalan di tepi sana. Jadi nampaknya kumpulan Firdaus ni memilih jawapan C ya. Betul ya Firdaus? Ya, cikgu. Okey, kenapa Firdaus memilih jawapan C? Sebab C itu perjanjian pertahanan kan, cikgu? Okey ya. Jadi jawapan tu tepat ya. Sebenarnya FDPA itu adalah satu perjanjian pertahanan. Jadi bila dilihat dalam soalan tu dia minta manfaat Malaysia, maknanya jawapan yang tepat untuk soalan ini adalah memperkukuh pertahanan negara. Okey, tahniah kumpulan 1 ya kerana berjaya menjumpai jawapan yang tepat dan telah menjawab soalan kenapa. Okey, seterusnya untuk soalan apa? Okey, bagi pilihan jawapan A ya. Memastikan keselamatan penduduk. Jadi kumpulan 1 memberi soalan apakah kepentingan misi pengaman dalam PBB. Okey, yang ini tepat ya. Salah satu misi pengaman ya, kepentingan misi pengaman dalam PBB adalah untuk memastikan keselamatan penduduk bagi negara yang berdaulat itu. Okey, kita tengok pilihan B. Apakah tujuan penubuhan UNHCR? Okey, tepat ya. Tujuan penubuhan UNHCR adalah untuk melindungi golongan pelarian. Sebab UNHCR ni adalah satu pertubuhan yang dihaskan untuk pelarian. Dan akhir sekali adalah D, apakah matlamat yang diperolehi oleh Malaysia dalam rancangan Colombo? Jadi jawapannya adalah D, iaitu menerima latihan teknikal dan kesihatan. Okay, nampaknya tahniah kumpulan 1 telah berjaya menjumpai jawapan yang tepat, iaitu menjawab soalan kenapa. Dia memilih jawapan itu dan juga menghasilkan 3 soalan apa bagi jawapan yang salah. Jadi kalau pelajar nampak ya, menggunakan prinsip kenapa apa 1+3 ni sebenarnya kita akan mengulang kaji 4 perkara dalam satu soalan. Iaitu contohnya macam ini, kita akan mengulang kaji berkaitan dengan FDPA, rancangan Colombo, UNHCR dan juga pasukan pengaman dalam PBB. Okey,